Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum saya memulakan pembentangan saya pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Baiklah, nama yang diberi Muhammad Nur Irfan bin Ruhaizat, pemegang kad matrik KTD 2211030337, merupakan belajar program Diploma Tahfiz Al-Quran wal Qiraat, subjek Qiraat Ilmi 1, kod subjek KTD 2263. Nama pensyarah Ustaz Muhammad Hazwan bin Nur Hashim. Baiklah, dalam video ini saya akan membentangkan tentang beberapa bab yang ada dalam pembelajaran Qiraat Ilmi 1. Baiklah, yang pertama kita akan membahaskan tentang bab isti'azah, basmalah, bab surah Ummul Quran dan juga bab Idgham Kabir. Baiklah, kita pergi kepada bab kita yang pertama, iaitu bab isti'azah. Sebelum kita terusuri matan 1 dan 2 yang terdapat dalam bab isti'azah ini, mari kita pergi kepada ta'rif isti'azah terlebih dahulu. Baiklah, apa itu isti'azah? Isti'azah pada lughah bermaksud al-iltija'u wal-i'tisamu wa tahsinu billah, yang membawa maksud mencari perlindungan, berpegang teguh dan membentengi diri hanya kepada Allah. Manakala maksud isti'azah ini dari segi istilah ialah huwa lafaz yaqsidu bihil qari al-i'tisamu wal-iltija'u billah min syarri syaitan, yang membawa maksud adalah perkataan yang pembaca ataupun qari maksudkan untuk berpegang teguh dan berlindung kepada Tuhan, iaitu daripada kejahatan syaitan. Jadi kita pergi kepada lafaz isti'azah. Lafaz isti'azah ialah lafaz yang terpilih, iaitu lafaznya ialah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Selain daripada lafaz ini, ta'awuz juga mempunyai beberapa lafaz lain, iaitu yang pertama ialah a'udzubillahi minasyaitonir rajim innallaha was-samiul alim. Yang kedua, a'udzubillahi as-samiul alim minasyaitonir rajim, dan yang ketiga, a'udzubillahil azim minasyaitonir rajim. Seterusnya kita pergi kepada matan yang ada pada bab ini. Matannya berbunyi, idza ma aradta ad-dahra taqra'u fasta'iz jiharan minasyaitani billahi musjala ala ma'ata' fi nahdi yusra wa intazid li rabbika tanzihan falasta mujahala. Dalam matan di atas, kalimah jiharan membawa kepada 3 pandangan ulama. Yang pertama, pada matan ini diceritakan tentang cara bacaan bagi semua qura' mestilah secara jahar, yang ini sama ada di awal ataupun di pertengahan surah. Cara bacaan jahar ialah pada semua qura', pada semua tempat dalam Al-Quran, kecuali bagi Imam Nafi' dan Imam Hamzah. Manakala pandangan yang ketiga, bacaan jahar ataupun ikhfa mengikut situasi pembaca. Seterusnya, untuk perbincangan terakhir kita pada bab ini, kita akan melihat wajah-wajah yang melibatkan isti'azah. Yang pertama, terdapat 4 wajah yang melibatkan bacaan isti'azah pada awal surah. Yang pertama ialah wajah qata' jami'. Wajah ini meminta supaya qari ataupun pembaca untuk waqaf di antara isti'azah dan basmalah, dan antara basmalah dan awal surah. Sebagai contohnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar. Wajah yang kedua ialah wasal jami'. Wajah yang kedua ini meminta supaya qari ataupun pembaca untuk wasal di antara isti'azah dan basmalah dengan awal surah. Sebagaimana contohnya ialah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar. Seterusnya, wajah yang ketiga ini ialah wasal awal bisani dan qata' bisani ansalis. Wajah ini meminta supaya qari untuk wasal pada keadaan isti'azah dan basmalah, manakala waqaf pada keadaan basmalah dan awal surah. Sebagaimana contohnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar. Baiklah, seterusnya wajah isti'azah yang terakhir, iaitu qata' awal wa wasal bisani wa thalis. Wajah ini meminta qari untuk waqaf pada keadaan isti'azah dan basmalah, dan wasal pada keadaan basmalah dan awal surah. Sebagaimana contohnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim,
Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Baiklah, yang seterusnya terdapat dua cara bacaan isti'azah di awal surah At-Taubah. Yang pertama ialah waqaf 'alal isti'azah. Contohnya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bara'atum minallahi wa rasulihi illal ladzina ahadtum minal musyrikin. Yang kedua, wasal al-isti'adzah bi awal surah At-Taubah. Contohnya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bara'atum minallahi wa rasulihi illal ladzina ahadtum minal musyrikin. Baiklah, setakat itu sahaja yang dapat saya bentangkan berkenaan dengan bab isti'azah. Seterusnya kita pergi kepada bab basmalah. Baiklah, pada bab ini, iaitu bab basmalah, kita akan telusuri matan yang pertama sehinggalah matan yang keempat. Mari kita lihat matan yang pertama dan kedua dalam bab ini terlebih dahulu. Matannya berbunyi, wa basmala bainal surataini bisunnatin rijalun namauha diriyatun wa tahammula wa wasluka bainal surataini fasahatun wasil waskunat kullun jalayahu hassalah. Baiklah, kedua-dua matan ini menceritakan tentang hukum bacaan basmalah di antara dua surah yang berturutan sebagaimana yang berikut. Yang pertama, bagi Imam Qalun, Kisai dan Ibnu Kathir, imam-imam ini akan membaca basmalah di antara dua surah kecuali surah Al-Anfal dan surah At-Taubah. Sebagai contoh, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Yang kedua, Imam Hamzah akan membaca secara wasal tanpa basmalah. Sebagai contohnya, Imam Hamzah akan membaca seperti A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa lam yakul lahu kufuwan ahadun. Qul a'udzu birabbil falaq. Manakala yang ketiga, terdapat tiga wajah yang dibaca oleh Imam Ibnu Amir, Warsh dan Abu Amru, iaitu yang pertama, imam-imam ini akan mengisbat ataupun mengekalkan pembacaan basmalah di antara dua surah yang berturutan kecuali pada surah Al-Anfal dan At-Taubah. Dan yang kedua, tiga-tiga imam ini akan membaca secara wasal tanpa basmalah. Dan yang ketiga, imam-imam ini iaitu Imam Ibnu Amir, Warsh dan Abu Amru akan membaca secara saktah tanpa basmalah. Sebagai contohnya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada matan ketiga dan keempat dalam bab basmalah. Matanya berbunyi, An-Nassa kalla hubba wajhin zakartuhu wa fiha khilafun jidu wadhihu tula wa saktahumul mukhtaru duna tanaffusin wa ba'duhum fil arba'i ruhi basmalah. Pada mata ini menceritakan tentang perihal ketiga-tiga wajah yang dibaca oleh Imam Ibnu Amir, Warsh dan Abu Amru, yang mana ketiga-tiga wajah ini yang dibaca oleh imam ini berkaitan dengan basmalah hanyalah khilaf di antara ahli adab yang meriwayatkan bacaan dari qura' berkenaan. Manakala pada matan keempat diterangkan bahawa bacaan secara saktah ialah wajah pilihan, yang mana
Wajah ini merupakan wajah yang didahulukan bagi Imam Ibnu Amir, Warsh dan Abu Amru. Namun, terdapat 4 tempat yang meriwayatkan bacaan daripada mereka untuk membaca dengan basmalah pada akhir ayat berikut, iaitu yang pertama, akhir surah Al-Mudaththir dengan awal surah Al-Qiyamah. Yang kedua, akhir surah Al-Infitar dengan awal surah Al-Mutaffifin. Yang ketiga, akhir surah Al-Fajr dengan awal surah Al-Balad. Dan yang terakhir, akhir surah Al-As dengan awal surah Al-Humazah. Sekarang kita masuk pula pada bab umul Al-Quran, iaitu bab yang berkaitan dengan surah Al-Fatihah. Kita pergi dulu pada matan pertama dan kedua yang ada pada bab ini. Matanya berbunyi: wa malik yaumiddin rawihi nasir wa inda sirati was-sirati dikumbula bihaythu ata wasalu zayya ismuha la khalfin washmim li khaladil awwala. Pada mata ini diceritakan tentang kalimah maliki yang ada pada ayat keempat surah Al-Fatihah, yang mana Imam Asim dan Kisai membaca kalimah maliki ini dengan isbat alif, iaitu pengekalan huruf alif selepas huruf mim. Sebagai contohnya, Maliki Yaumiddin. Manakala Al-Bakun atau imam-imam yang selain daripada Imam Asim dan Kisai akan membaca dengan khazaf alif, iaitu tanpa huruf alif, seperti Maliki Yaumiddin. Pada matan ini juga diterangkan berkenaan dengan wajah-wajah yang ada pada kalimah as-sirata dan sirata di dalam surah ini dan juga pada tempat yang lain di dalam Al-Quran, dan para qura' membacanya seperti berikut. Yang pertama, Imam Kunbul akan membaca kedua-dua kalimah ini dengan huruf sin di semua tempat di dalam Al-Quran. Sebagai contoh, Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ila akhir ayat. Wajah yang seterusnya ialah Imam Khalaf. Beliau akan membaca secara ishmam, iaitu bacaan secara bercampur huruf pada huruf sad kepada huruf zai pada semua tempat dalam Al-Quran. Seperti mana contohnya, Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Dan yang ketiga, menurut Imam Khalid pula, beliau akan membaca secara ishmam huruf sad pada tempat yang pertama sahaja dalam Al-Quran, iaitu surah Al-Fatihah. Selain daripada itu, beliau akan membaca kalimah tersebut dengan huruf sad seperti biasa. Seterusnya, pada matan yang ketiga, iaitu alaihim ilaihim hamzatu waladaihimu jami'a bidhammil ha'i waqfan wa mausila. Diceritakan pada matan ini bahawa Imam Hamzah akan membaca secara dhammah pada huruf ha pada 3 kalimah yang berikut di semua tempat di dalam Al-Quran, sama ada ketika wasal atau waqaf, iaitu perkataan alaihim, ilaihim dan ladaihim menjadi alaihum, ilaihum dan ladaihum. Pergi pula kepada matan yang seterusnya, iaitu matan 4 dan matan 5 yang bunyi wasil dhammi mim jam'i qabla muharrakin irakau wa qalun bitakhirihi jala wa min qabli hamzil qat'i silha liwarshihim wa askanaha al-baquna ba'du litukmila. Baiklah, matan ini menerangkan tentang perihal cara pembacaan pada huruf mim atau dikenali sebagai mim jamak yang terletak sebelum huruf berbaris pada semua tempat dalam Al-Quran, sebagaimana yang berikut. Bagi Imam Ibn Katsir, beliau akan membaca secara silah, sebagai contohnya alaihimu. Seterusnya bagi Imam Qalun, beliau akan membaca secara khilaf 2 wajah, iaitu secara iskan alaihim dan secara silah alaihimu. Kemudian bagi Imam Warsh, beliau akan membaca secara silah sekiranya huruf yang terletak selepas mim jamak itu merupakan huruf hamzah qata'. Seterusnya, Al-Bakun akan membaca secara iskan. Berdasarkan matan ke-6, 7 dan 8 bab
surah Quran. Ia menerangkan tentang keadaan huruf mim jamak itu jika selepasnya merupakan huruf sakin. Umumnya, kesemua ahli qira' akan membaca dengan baris dhammah pada mim jamak tanpa silah dan secara wasal, sebagaimana contohnya wa antumul a'launa. Namun seterusnya, jika keadaan mim jamak itu berada sebelum huruf sakin dan sebelum huruf mim itu terdapat huruf ha yang sebelum huruf ha ini terdapat huruf ya yang sakin atau huruf yang berbaris kasrah, maka cara bacaan bagi huruf mim jamak dan ha itu ialah seperti berikut. Yang pertama, Imam Abu Amru pada keadaan ini akan membaca huruf mim dengan kasrah ketika wasal. Dan yang kedua, Imam Hamzah dan Imam Kisai akan membaca dengan baris dhammah pada huruf ha dan mim ketika wasal. Dan akhir sekali, Al-Bakun akan membaca secara kasrah pada huruf ha dan dhammah pada huruf mim. Namun, jika keadaan ini berlaku pada keadaan waqaf, kesemua imam kecuali Imam Hamzah akan membaca dengan mendhammahkan ha dan sukun pada huruf mim. Imam Hamzah pula akan membaca seperti mana yang dikhususkan terhadap 3 perkataan, iaitu alaihim, ilaihim dan ladaihim. Selain daripada kalimat ini, beliau akan membaca seperti qura' yang lain. Seterusnya kita akan pergi kepada bab idgham kabir. Sebelum kita pergi kepada matanya, mari kita lihat ta'arif idgham itu sendiri, yang mana idgham pada segi bahasa ialah al-idkhal, yang bererti memasukkan. Manakala dari segi istilah pula membawa maksud menyebut 2 huruf menjadi 1 huruf yang bertasydid. Seterusnya, pembahagian idgham ada 2, iaitu idgham kabir dan idgham saghir. Baiklah, kita terus kepada bab kita, iaitu bab idgham kabir. Pada matan pertama yang berbunyi wadunakal adghamal kabira wa qadbuhu Abu Amrin wal Basriyu fihi tahaffala. Matan ini menceritakan bahawa pada bab idgham kabir kita akan mengetahui secara sahih bahawa bab ini hanya menyentuh perihal riwayat Imam As-Susi, walaupun pada matannya ia menyebut secara jelas berkenaan Imam Abu Amru. Baiklah, seterusnya matan yang kedua, iaitu fafi kilmatin anhu manasikakum wa ma salakum wa bakil babilaisa muawwala. Matan ini menceritakan tentang 2 huruf mutamassil lain yang bererti seumpama atau sama, yang berbaris kedua-duanya dalam hanya 1 kalimah. Imam As-Susi tidak akan membaca secara idgham kecuali pada 2 kalimah sahaja, iaitu manasikakum dan salakakum. Seterusnya pada matan yang ketiga dan keempat, iaitu wa ma kana min mithlaini fi kilmatayhima fala budda min idghami ma kana awwala kaya'lam ma fi huda wa tubi' ala qulubihim wal afwa wa'mur tamathala. Pada matan ketiga dan empat ini, jika 2 huruf mutamassil lain itu bertemu tetapi bukan dalam 1 kalimah, iaitu dalam 2 kalimah, Imam Susi akan membaca secara idgham pada huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua, sebagaimana contohnya ya'lam ma tusirrun wa tubbi' ala. Namun jika huruf pertama idgham itu terdapat huruf mad seperti kalimah fihi huda ataupun din pada kalimah qaumi Musa, As-Susi akan membaca dengan 3 wajah, iaitu secara qas, tawasud dan secara isbaq, sebagaimana mad arid disukun. Seterusnya kita akan pergi kepada matan yang kelima dan keenam, yang berbunyi idza lam yakun ta mukhbirin aw mukhattabin awil muktasi tanwinuhu aw mustaqqala ka kuntu turaban anta tukrihu wasi'un alim wa aidan thumma miqatu muthila. Pada matan ini telah diceritakan bahawa terdapat 4 sebab yang menghalang daripada berlakunya hukum idgham kabir, iaitu yang pertama, huruf mutamassilan yang pertama merupakan huruf ta mutakallim. Contohnya kuntu turaba. Yang kedua, huruf mutamassilan yang pertama merupakan huruf ta khitab.
Contohnya, afa anta tukrihu. Yang ketiga, huruf yang pertama merupakan huruf yang bertanwin, sebagaimana contohnya wasi'un ala. Dan yang terakhir, yang keempat, huruf pertama itu merupakan huruf yang bertasydid, sebagai contoh fatamma miqatu rabbih. Baiklah, sekian itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.